Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi untuk kelas hari ini seperti biasa cikgu bagi latihan UPSR dan juga video ni sebagai jawapan. Okey, jawapan penerangan kepada soalan-soalan dalam latihan untuk kelas hari ini. Tapi seperti biasa kalau ada apa-apa yang kamu kurang faham, okey, kamu boleh tanya cikgu. Dan juga kalau ada yang kamu ingin ulang kaji untuk tahun 4, 5 dan 6 juga kamu boleh tanya cikgu. Okey, jadi kita akan sambung soalan kertas 2. Okey, soalan kertas 2 sebab kita sudah buat beberapa set. Kita sudah buat set yang ketiga. Kita sudah buat soalan kertas 1, kertas 2, lepas tu kertas 1, kertas 2 dan kita sudah siapkan kertas 1 untuk set soalan ketiga. Kita teruskan soalan untuk kertas 2 bagi set soalan yang ketiga. Okey, jadi kalau kamu tengok sini soalan yang keempat, Raja Empat menunjukkan proses pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okey, proses pertumbuhan anak benih kacang hijau. Jadi mungkin kamu masih ingat, okey, dulu kelas sains, okey, atau masa kamu kecil lagi, ada cikgu bagi kamu kapas dengan anak benih kacang hijau, lepas tu dia akan tumbuh, okey, dengan suburnya selalunya. Jadi ni adalah kacang benih hijau yang kamu pernah buat guna kapas tu lah, tapi yang ni diguna tanah. Jadi kalau kamu masih ingat lagi bagaimana dia tumbuh masa kamu tanam guna kapas dengan air dulu masa kamu kecil. Jadi sebenarnya susunan untuk soalan 4A, bagaimanakah dari kacang benih hijau ni tumbuh menjadi satu pokok kecil. Jadi susunan dia adalah kita mulakan dengan P dulu. Lepas tu kedua adalah S. Ketiga sebab dia keluar macam pucuk. Ketiga adalah R. Keempat adalah Q. So jawapan dia adalah P and then S, R dan juga Q. Jadi kalau kamu masih ingat lagi macam mana kamu tanam biji benih guna kapas masa kamu masih kecil, macam itulah cara kamu jawab untuk 4A. Okay, dimulakan dengan biji benih dan diakhiri dengan satu pokok yang ada beberapa pucuk. Jadi kalau kita tengok sini 4B. Kita tengok 4B. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat tentang penyiasatan ini? So pemerhatian ini maksudnya apa yang kamu boleh lihat, apa yang kamu boleh perhati, apa yang kamu boleh tengok dari pertumbuhan biji benih ini sampailah dia menjadi pokok. Jadi apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh merhati, apa yang kita boleh tengok sepanjang proses pertumbuhan anak benih kacang hijau ini. So untuk ini jawapan dia adalah pertumbuhan anak benih kacang hijau. Jadi untuk jawapan 4B, apa yang kita boleh tengok sebenarnya adalah ni, pertumbuhan anak benih kacang hijau. Itu adalah jawapan untuk 4B. Itu adalah jawapan untuk 4B. Pertumbuhan anak benih kacang hijau ni yang kita lihat, ni yang kita boleh tengok sepanjang penyiasatan yang dilakukan. Okay? So daripada P ni menjadi Q, apa yang kita lihat adalah pertumbuhan anak benih kacang hijau. So ni adalah jawapan dia. Okay? Ini adalah jawapan dia untuk 4B. Apa yang kita lihat adalah pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okay, pertumbuhan anak benih kacang hijau yang mulakan dari P dan diakhiri oleh Q. So, kalau ada apa-apa yang kamu kurang faham, seperti biasa kamu boleh tanya cikgu. Jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Dia tanya, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini. Jadi kalau kamu masih ingat, cikgu sudah pernah ajar kamu ada 3 jenis pemboleh ubah. Kamu ada pemboleh ubah bergerak balas, maksudnya apa yang kamu ingin lihat, apakah keputusan dalam eksperimen, apakah yang kamu tengok pada akhirnya, itu adalah yang bergerak balas.
Ataupun satu lagi kita ada pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi ni maksudnya yang berubah-ubah. Berubah-ubah. Contohnya A ni guna kaca, B ni guna plastik, C ni guna besi contoh. So dia yang berubah-ubah. Kamu ada satu lagi pemboleh ubah dimalarkan. Jadi cikgu pernah ajar dalam kelas dimalarkan, ma sama. Jadi pemboleh ubah dimalarkan maksudnya yang sama. Contohnya A ni 2 kilo, B 2 kilo, C 2 kilo, D 2 kilo. Jadi semua 2 kilo. So dia adalah sama. Tu pemboleh ubah dimalarkan, ma sama. Tapi untuk soalan ni diminta pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya apa yang kamu ingin kaji pada akhirnya. Maksudnya keputusan kamu. Jadi apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Adalah rangsangan tunas dan akar. Okey, adalah rangsangan tunas dan akar. Rangsangan tunas dan juga akar. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Sebab kalau kamu tengok sini adalah tunas. Okey, sini adalah tunas yang dia tumbuh. Dan akar adalah bahagian ni lah. Dia start dengan ni. Ni adalah akar. Maksudnya kalau kamu tengok daripada pertumbuhan anak benih ni yang bergerak. Okey, yang bergerak balas adalah kita tengok sini dia punya akar. Dan kalau kamu tengok sini adalah dia punya pucuk. So tu adalah dia punya tunas. So tu adalah yang bergerak balas. Satu tumbuh ke bawah, satu tumbuh ke atas. So itulah dia punya pemboleh ubah bergerak balas adalah rangsangan tunas dan juga akar. Jadi yang D ni berikan inference berdasarkan jawapan di 4C. Inference ni adalah macam kenapa? Kenapakah benda itu berlaku? Okay, mengapakah benda itu berlaku? So tu adalah inference. Jadi untuk D, tunas bergerak balas terhadap cahaya matahari dan akar bergerak balas terhadap graviti. Jadi kalau kamu tengok sini, tunas dia bergerak balas terhadap cahaya matahari dan juga akar dia akan bergerak balas terhadap graviti. Sebab itulah kalau kamu tengok sini, tunas ni dia akan naik ke atas sebab sini ada matahari. Okey, dan akar ni kalau kamu tengok dia pergi ke bawah. Kenapa? Sebab ada graviti. So tu adalah jawapan kepada 4D. Kalau kamu tengok sini 4C adalah dia cakap rangsangan tunas dan akar. Okey, rangsangan tunas dan akar, dan dia tanya mengapa? Mengapakah benda tu terjadi dekat C? So, kenapakah benda tu terjadi dekat C? Sebab tunas bergerak terhadap cahaya matahari. Okay? Ini cahaya matahari, so dia bergerak ke atas, ke arah cahaya matahari. Dan ni akar, dia bergerak ke arah graviti. So, ni dia buat ke bawah. Kenapa? Sebab ada graviti. So, itu adalah jawapan untuk 4D. Tapi seperti biasa, kalau ada yang kamu tidak faham, boleh tanya cikgu. So, yang terakhir untuk soalan 4, kita tengok 4E. Anak benih di atas telah diletakkan di dalam sebuah bilik gelap selama 2 hari. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada anak benih tersebut. So, contohnya kita ada anak benih. Okay, kita ada anak benih, kita letak dekat sini. Contohnya anak benih kita. Dan juga diletakkan di dalam sebuah bilik yang gelap. Okay, so ni bilik ni adalah gelap. Bilik ni adalah gelap. So maksudnya kita ada biji benih tu, kita ada anak benih dan kita letakkan di sebuah bilik gelap selama 2 hari. So dia tanya, apakah yang akan terjadi? Apakah yang akan terjadi dengan anak benih ni bila kita letak dalam satu bilik yang gelap? So, apakah yang akan terjadi dengan anak benih tersebut adalah anak benih dia akan mati. Okay, anak benih akan mati.
Kenapa anak benih itu akan mati? Sebab macam cikgu ajar tadi, tunas dia akan bergerak terhadap cahaya matahari. Dia akan bergerak terhadap cahaya matahari. Okey, dia perlukan cahaya matahari ni. Tetapi kalau kamu letak dalam bilik yang gelap, maksudnya bagaimana? Bagaimanakah tunas tersebut ingin bergerak terhadap matahari? Sebab tidak ada matahari, tidak ada cahaya. So tunas tu dia tidak boleh ke atas, dia tidak boleh bergerak ke atas. So bila dia tidak boleh bergerak ke atas, akar pun dia tidak akan tumbuh. Akar pun dia tidak akan keluar daripada biji benih tersebut. Sebab dia gelap, dia tidak ada cahaya matahari. So, lama-kelamaan biji benih tersebut dia akan mati selepas 2 hari. Sebab untuk biji benih tumbuh, dia perlu ada cahaya matahari. Bila kamu letak dalam bilik gelap selama 2 hari, dia akan lasas, dia akan mati. Okay, so tu adalah jawapan untuk soalan nombor 4. Kalau ada apa-apa yang kamu kurang faham, kamu boleh tanya cikgu. Jadi kita tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5. Okay, so soalan nombor 5 ni adalah pembentukan bayang-bayang. Soalan nombor 5, pembentukan bayang-bayang ni kamu sudah pernah belajar masa tahun 5. Okay, masa tahun 5 kamu sudah pernah belajar, iaitu bab cahaya. Okay, so bab cahaya maksudnya kamu belajar tentang ciri-ciri cahaya. Ciri-ciri cahaya yang bergerak lurus, ciri-ciri cahaya yang tidak boleh menembusi objek legap. Kalau ada objek legap, contohnya macam ni, mesti akan ada bayang-bayang. So, itu menunjukkan yang objek cahaya dia bergerak secara lurus. Okay, cahaya bergerak secara lurus. So kita tengok ni, Rajah 5 menunjukkan pembentukan bayang-bayang. Kita ada lampu sulur, so itulah cahaya kita. Kita ada objek legap. Objek legap ni maksudnya cahaya tidak boleh lalu, cahaya tidak boleh tembus objek tersebut. Dan juga kita ada skrin. Sini kita ada bayang-bayang. Okay, kita ada bayang-bayang kepada objek legap tersebut. So, soalan nombor 5A, nyatakan sumber cahaya untuk penyiasatan di sini. So, dia tanya, dari manakah kita dapat cahaya? Dari mana kita dapat cahaya untuk eksperimen di atas? So, untuk eksperimen di atas, sumber cahaya kita adalah ni, lampu sulur. Okay, lampu sulur. Jadi, kalau kamu tulis sahaja lampu sulur, dapatlah 1 markah. So, itu adalah jawapan kepada 5A. Sumber cahaya adalah lampu sulur. So, kamu sudah pernah belajar benda ni dekat tahun 5. Dan kita tengok 5B. Bagaimanakah bayang-bayang boleh terbentuk? Okay, ni pun kamu sudah pernah belajar dekat tahun 5. Bagaimanakah bayang-bayang boleh terbentuk? Macam cikgu ucap tadi, kalau kita ada objek legap, okay, kalau kita ada objek